Selamat pagi, Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita tenangkan diri, kita persiapkan diri kita untuk sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Jangan lupa handphone yang belum di silent, tolong di silent. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita naikkan pujian suci, suci, suci.
Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sungguh kita adalah umat yang beruntung, yang bisa menerima anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dan untuk itu kita mau terus mengingat akan kasih pengorbanan dari Tuhan kita yang begitu besar. Kita naikkan pujian dari KPPK 158, Mungkinkah Aku Beruntung. Mari kita masuk dalam doa. Sungguh ya Bapa, kami umat yang beruntung. Engkau layakkan kami untuk dapat menerima anugerah-Mu yang sungguh besar dan ajaib itu ya Bapa. Engkau rela datang ke dunia, menderita, dihina, dan menyerahkan nyawa-Mu di kayu salib hanya untuk menebus kami ya Bapa. Siapakah kami? Umat manusia ini ya Bapa, sehingga Engkau begitu mengindahkannya. Tiada satu hal pun dalam diri kami yang layak untuk mendapatkan anugerah pengorbanan-Mu itu ya Bapa. Untuk itu kami ingin senantiasa setia dan kepadamu, ingin senantiasa ingat akan pengorbanan-Mu ya Bapa. Mohon kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat menjaga iman kami, agar tetap setia mengikuti Engkau ya Bapa.
Jikalau pagi ini kami dapat hadir di sini dan masih bernafas, itu semata-mata karena kasih anugerah-Mu juga ya Bapa. Dengan segala ucapan syukur, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat beribadah dengan segenap hati kami, sepenuh jiwa kami, dan segenap akal budi kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan akan ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari Matius 16 ayat 24 sampai 28. Kita bacakan secara bersama-sama. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali jatuh di dalam dosa. Mari pada saat ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui semua dosa-dosa kita. Kita mohon pengampunan dari Dia. Ya Bapa, Engkau tahu dan mengerti pergumulan kami. Setiap hari kami berjuang melawan hawa nafsu kedagingan kami, ego kami, kesombongan kami. Senantiasa kami berjuang untuk berusaha menjauh dari dosa. Namun seringkali kami juga jatuh ke dalam dosa ya Bapa. Ampunilah segala dosa kami, Engkau telah mendengar semua pengakuan dosa kami. Kami mohon Engkau menguatkan kami, memampukan kami untuk terus nantiasa menjaga iman kami dan membuat kami menjadi pribadi yang taat, yang lebih baik di masa depan ya Bapa. Doa-doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita meresponi pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia begitu sabar dan senantiasa berusaha menolong kita
tidak hanya memelihara iman kita, tapi memampukan kita melewati hari-hari kita dan senantiasa berusaha membuat kita kembali kepadanya dan menjadi manusia yang lebih baik. Mari kita naikkan pujian KPPK 171, Jalan Salib Perlu Berkorban. Paduan suara pagi hari ini akan dipersembahkan oleh paduan suara Laudamus. Dipersilakan. Setelah itu firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Simon Huta Barat dengan tema Sangkal Diri, Pikul Salib, dan Ikut Yesus. Akan diterjemahkan oleh Saudari Evelyn Kosasi. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini paduan suara Laudamus akan mempersembahkan sebuah pujian yang singkat yang mengajak kita untuk memuji Tuhan kita, mengagungkan Tuhan kita, meninggikan namanya. Karena Tuhan itu besar, agung, dan patut kita sembah, kita muliakan. 亲爱的主内弟兄姐妹们，颂主诗班今天要唱一首很短的诗歌，邀请大家一同来赞美我们的上帝，因为我们的上帝是至高，配得我们赞美，配得我们尊崇。
Shalom, selamat siang Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. 弟兄姐妹们，大家平安。 Terima kasih untuk persembahan pujian yang indah yang diberikan bagi Tuhan dan semua untuk kemuliaan Tuhan. 谢谢诗班所献美好的诗歌，一切尊贵荣耀都归于主。 Izinkan saya memperkenalkan diri sejenak bagi Bapak Ibu. 允许我先自我介绍。 Saya Pendeta Simon Immanuel Huta Barat, pelayanan dari GSRI Taman Sari. Salam dari jemaat. 牧师名叫西蒙胡达巴拉，他是在大曼萨利的灵粮堂牧会。 Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya ajak kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum firman kita akan baca dan renungkan. 当我们还没有听主的道之前，让我们大家同心低头祷告。 Bapa kami yang di dalam surga, 我们在天上的父， terima kasih untuk waktu yang indah ini. 感谢主赐给我们这段美好的时光。 Kami mau membaca firman Tuhan. 我们要读你的话语， Kami ingin mendengarkan suara Tuhan. 我们也要聆听你的话。 Berbicaralah kepada kami semuanya ya Tuhan. 愿主向我们每一个人说话， Pakai hamba-Mu yang memberitakan. 使用你的仆人来传讲， Berkati kami semua yang mendengarkan. 也赐福每一个听的人。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu saudara Tuhan, saya akan mengajak kita kembali memperhatikan Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28. 亲爱的弟兄姐妹们，我们再一次来注意读马太福音16章24到28节。 Saya akan baca terlebih dahulu, nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarinnya. 先用印尼文读，然后用华语读。 Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. 于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临。那时候，他要照个人的行为报应个人。我实在告诉你们，站在这里的有人在没尝实味以前，必看见人子降临在他的国里。” Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengeksplorasi akan tema yang mungkin terdengar berat namun sangat dalam maknanya. 我们今天要来思想一个主题，看起来好像很沉重，但是又很深的意义。 Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. 舍己背十架，跟随耶稣。 Saudara, sebagai orang Kristen, kita seringkali diperhadapkan pada keputusan yang penting yang mempengaruhi masa depan kita. 我们身为基督徒，我们常常要面对一些问题，能够影响我们的前途。 Dan dalam perjalanan itu, Yesus memanggil saudara dan saya untuk menjalani kehidupan yang berbeda. 在这个过程当中，主耶稣呼召我们和他的门徒要过一个不一样的生活。 Kehidupan yang berbeda itu adalah kehidupan yang berani menyangkal diri, kehidupan yang memikul salib dan mengikut Yesus. 这不一样的生活，就是你要敢于舍己，背十字架，并且跟随耶稣。 Hari ini kita akan melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. 我们今天要来思想
上帝的真理怎样要施行在我们每天的生活中。 Saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengatakan yang pertama bahwa bicara tentang sangkal diri itu bukan penyiksaan, melainkan transformasi. 首先我要说，舍己并不是虐待，但是是一个改变。 Saudara, ada kata yang sangat indah untuk menjelaskan kata menyangkal diri. 有很美的词句来形容舍己。 Dia memakai kata aperneomai. Ada 3 makna daripada kata ini. 这个词句就是 aperneomai， 有3个意义。 Kata yang pertama bicara tentang menolak, artinya menyingkirkan sesuatu dengan tegas. 第一个意思就是拒绝，你要断然、很坚决的拒绝。 Artinya bahwa kita berani berkata ya atau berani kita berkata tidak. 我们要敢于说是或者不是。 Yang kedua adalah menyatakan penolakan terhadap sesuatu dengan terbuka. 第二个意义就是你要公开的拒绝某一件事。 Dan yang ketiga bicara tentang bagaimana memutuskan hubungan dengan sesuatu itu. 第三就是你要和那件事断绝关系。 Belum lama ini ada salah satu jemaat saya yang baru dibaptis. 不久前我有一个会友刚刚受洗， Seminggu sebelum dibaptis dia datang kepada saya. 在受洗前1个礼拜，他来找我， Dia berkata, Boksu sepertinya saya mau mundur tidak jadi dibaptis. 他跟我说：“牧师，我好像不要接受洗礼了， Karena ada satu kebiasaan yang tampaknya nanti saya susah untuk meninggalkannya. 因为我有一个习惯，看起来我很难放下， Yaitu kebiasaan merokok. 就是抽烟。” Saudara bapak ini usianya tidak muda lagi. 这位弟兄他不年轻了， Tetapi keputusannya sudah bertahun-tahun dia ingin jadi orang Kristen tapi selalu punya kendala. 他已经好多年决定要当基督徒，但是还是有这个拦阻。 Saya hanya berkata kepada bapak itu, 我就对这位弟兄说 Bapak kalau percaya kuasa Tuhan memimpin Bapak, percayalah Tuhan akan berikan kekuatan untuk memutuskan hubungan Bapak dengan rokok. 弟兄，如果你真心的相信主耶稣，你相信他能够给你能力，让你能够和这个抽烟断绝关系。 Beberapa hari sebelum dibaptis dia berkata, Boksu saya siap dan mau menerima baptisan. 然后受洗前几天，他跟我说：“牧师，我已经决定要受洗礼。” 2 minggu kemudian di dalam kebaktian doa pada hari Rabu di gereja, 2个礼拜后，在教会的祷告会里， dia datang memberikan kesaksian tentang dirinya yang bisa memutus hubungan dengan rokok. 他做见证，就是他已经成功的戒烟了。 Ini adalah contoh bagaimana dia berupaya untuk menyingkirkan, memutuskan hubungan yang menghambat imannya ke depan. 这就是一个例子，他怎么样坚定他信心，要除去一切拦阻他前面信心道路的。 Saudara, di dalam konteks Alkitab bicara kata aperneomai 在圣经里提到阿伯纽麦， ada di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang keempat. 在罗马书第6章第4节， Firman Tuhan berkata, demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 罗马书6章4节，所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。 Saudara, kata aperneomai di dalam Roma 6 ayat 4 disebutkan dalam bahasa Indonesianya adalah dikuburkan. 阿伯纽麦在罗马书6章4节被翻译成埋葬。 Kata dikuburkan di sini melambangkan penolakan terhadap kehidupan lama yang berpusat pada dosa dan egoisme kita. 这里说的埋葬是表示说，我们要和我们过去我们的老我断绝关系，把过去一切都抛弃。 Jadi saudara kasih Tuhan, bicara menyangkal diri adalah bicara bukan tentang mengabaikan kebutuhan dan potensi diri kita sendiri.
但是圣经所说的舍己，不是说我们要忽略我们一切的需要和我们自己的能力。 Karena ada begitu banyak orang memahami bahwa menyangkal diri berarti mengabaikan kebutuhan dan potensi dirinya. 因为有许多人误解了舍己是忽略掉自己所有的需要，并且自己的能力。 Saudara, ketika menyangkal diri itu berarti sebenarnya saudara sedang menghargai diri Anda dan mengembangkan talenta yang Anda miliki dari Tuhan. 但其实你舍己是你Menghargai diri dan mengembangkan talenta yang dimiliki. 你尊重你自己，并且你要发挥上帝所赐给你的恩赐。 Sehingga ketika kita menyangkal diri, kita sedang menempatkan kepentingan Tuhan atas segala sesuatunya. 当我们舍己的时候，我们是把上帝的利益放在一切之上。 Saudara, menyangkal diri juga bukan berarti membenci diri sendiri atau tidak menghargai diri sendiri. 舍己也并不表示说我们恨自己或者不看重自己。 Menyangkal diri itu bicara tentang melepaskan diri dari belenggu egoisnya kita. 舍己是我们要把自己从我们的自私自利当中释放出来。 Melepaskan diri dari kesombongan kita. 我们要放下我们的自高自大， Melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghambat potensi kita untuk maju. 放下一切能够拦阻我们进步、我们前进的一切东西。 Saudara, saya memberikan sebuah gambaran seperti seorang pelari. 我用一个描绘，就是好像一个赛跑运动员。 Saudara, kalau seorang mau ikut dalam lomba lari, estafet misalkan, ataupun maraton, 如果一个人要参加赛跑， maka seorang pelari itu harus bersedia, rela menanggalkan hal-hal yang tampaknya penting. 他要放下一切以为是重要的东西， Dia harus melepaskan rela yang tidak perlu dalam perlombaan itu. 他必须放下一切与比赛无关的事情。 Saudara, kalau lari maraton, saudara, apakah saudara akan membawa air minum, saudara, botol minum? 你长途赛跑的时候，你是不是要带着水瓶？ Air minum dibutuhkan nggak bagi seorang pelari maraton? 对一个长途赛跑的运动员来说，水重要吗？ Perlu, tapi dia tidak perlu membawanya sambil lari. 他需要水，但是他不需要带着水一起跑。 Itu mengapa dalam perlombaan lari maraton ada begitu banyak air minum di sepanjang jalan disediakan. 所以在这个赛跑的跑道上，两边都有预备了很多水， Supaya setiap pelari itu tidak terganggu oleh karena hal-hal yang dirasa tidak perlu walaupun penting. 是每一个运动员不必被一些东西本来是重要的，但是在那个时候并不需要。 Jadi ketika kita bicara tentang menyangkal diri, 所以说到舍己， itu berarti sedang bicara tentang bagaimana meringankan diri kita dari beban duniawi ini. 就是我们要放下一切能够缠累我们的这个世界的重担， Supaya saudara bisa berlari dengan semangat menuju tujuan hidup yang Tuhan tetapkan. 使我们能够快跑去朝向主所为我们定下的目标。 Saudara, apakah yang selama ini kita bawa lari dalam perjalanan hidup kita yang menghambat kita maju sama Tuhan? 弟兄姐妹们，让我们思想一下，我们带着什么负担，在我们人生道路上，能够拦阻我们快跑，向着主的。 Maukah kita meninggalkan itu semua supaya kita bisa berlari dengan begitu luas, dengan begitu cepat tanpa ada hambatan apapun? 使我们可以放下一切的重担，我们可以轻松并且快速的朝向主所为我们定下的目标。 Yang kedua, kata yang kedua adalah bicara tentang memikul salib. 第二点讲到 Saudara, 背十架， memikul salib bukan beban melainkan simbol pengabdian. 十架并不是负担，但是是我们侍奉主的记号。 Mari kita baca dalam teks bahasa Indonesianya bersama 1, 2, 3. Memikul salib bukan beban melainkan simbol pengabdian. 我
我们一起来读：背十架不是负担，而是侍奉主的记号。 Saudara, kata salib itu mempunyai 3 arti dari sejak dulu sampai sekarang. 十架从以前到现在有3个意义。 Kata salib pada zaman dahulu disebut sebagai tiang kayu penyaliban. 起初这十架就是木架、木柱用来钉人十架的。 Jadi salib dahulu itu tidak terbuat dari besi ataupun apapun kecuali dari kayu, saudara. 所以以前的十架就是木头做的，不是铁或者其他的材料做的。 Di dalam kitab Injil, kata salib itu melambangkan kematian Yesus dan pengorbanan Yesus. 在福音书里，十架就代表了主耶稣的死和主耶稣的牺牲。 Nah, di dalam bagian firman yang kita baca ada kata memikul salib. Apa artinya? 我们读的经文有说背十字架是什么意思呢？ Secara harfiah itu artinya mengambil salibnya sendiri. 照着字面的意思就是拿起他的十字架。 Apa artinya, saudara? 什么意思？ Artinya bahwa setiap orang memiliki salib yang unik, saudara. 表示说每一个人都有他自己独特的十字架， Sesuai dengan konteks dan tantangan hidup saudara dan saya. 照着你和我们每一个人生活的内涵和挑战。 Salib saya beda dengan salib saudara. 我的十字架和你的十字架不一样。 Sekalipun saya pendeta, beda salib saya dengan pendeta yang saudara miliki di sini. 虽然我是牧师，但是和别的牧师十字架也不一样。 Ada orang mungkin salibnya diperhadapkan dengan masalah keluarga. 有的人十字架是面对他家庭的问题， Komunikasi suami dengan istri. 夫妻之间的沟通， Hubungan orang tua dengan anaknya. 亲子之间的关系， Masalah mertua menantu. 婆婆和媳妇之间的关系， Masalah opa oma, poponya dengan cucunya. 爷爷奶奶和孙子们的问题。 Saudara, masing-masing kita unik. 我们每个人都有独特的问题。 Ada orang bebannya masalahnya pada pertemanan. 有的人他的问题是在交友的方面， Ada orang punya masalah di dalam percintaan. 有人是在爱情方面遇到困难， Mau pacaran, tidak bisa pacaran, ujung-ujungnya putus. 要恋爱，结果又失恋了。 Ada orang punya masalah dengan pekerjaan. 有的人的问题是工作， Tiap tahun pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 每年要换工作， Tidak kuat menghadapi tekanan dari pimpinan. 没有办法来承受上级给他的压 Tidak 力， kuat menghadapi persaingan dengan sahabat rekan sekerjanya sendiri. 并且也不能面对好好的解决他和同事之间的问题。 Mungkin ada orang salibnya adalah bicara tentang gangguan kesehatan. 有的人的十架就是健康的问题， Bertahun-tahun bergumul dengan sakit yang ada. 他好几年都要面对身体健康不好。 Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. 但是弟兄姐妹们，我们要记得主耶稣所说的话。 Walaupun kita punya rintangan atau pencobaan yang ada dalam hidup ini, 虽然我们的生活要面对许多 Firman Tuhan 困难， firman Tuhan menghiburkan kita bahwa semuanya itu tidak akan melebihi kekuatan kita. 但是上帝的话也安慰我们，这一切都不会超过我们能力所能担当的。 Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan, pikullah salibmu sendiri, ambillah salibmu sendiri. 所以当主耶稣说背起你自己的十字架， Maka kita harus mengambilnya dengan tidak menjadi marah kepada Tuhan. 我们不要因为要背这个十字架而向上帝发脾气。 Anggaplah itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan iman dan cintanya kita kepada Tuhan. 我们要看这件事，是我们要向上帝表达我们的信心和爱心。 Ketika kita memahami konsep seperti ini, 当我们明白了这个观念， maka saya mau katakan kepada kita bahwa memikul salib bukan berarti kita harus menanggung semua beban sendirian. 我告诉弟兄姐妹们，我们背十字架不是要自己来负担。 Saudara, saya punya anak yang kedua umur 5 tahun. 我的第二个孩子5岁， Kalau saya pergi ke satu supermarket, dia selalu ikut bersama dengan saya. 我去超市的时候，他一定要跟我去。 Anak saya ini laki-laki, sok jagoan.
他是男孩子，他有这个英雄主义， Dia selalu mau menunjukkan bahwa kekuatannya hampir sama dengan kekuatan saya. 他要表现他的力量和我一样。 Lalu waktu itu saya mengambil beras beratnya 5 kilo, saudara. 那个时候我拿了一袋5公斤的米， Saya ambil dari rak, lalu saya bawa ke kasir. 我从架子上拿来，然后要去付钱。 Saya pikir anak saya ikutin saya ke kasir. 我想我的孩子跟着我去， Ternyata dia ambil juga beras 5 kilo, dia angkat sendiri, saudara. 但是他自己也拿了一包5公斤的米， Dia pingin sekali mengangkatnya dan membawanya kalau bisa sampai ke rumah. 他拿着这一袋米，如果能够的话，要带到家里。 Saya bilang, nak, papa cuma mau beli 1 saja. 我告诉他，孩子，我只要买1包。 Dia merasa saya mungkin merendahkan dia. 他觉得我看轻他， Dia jawabnya begini, nggak apa-apa Pi, saya kuat. 他说没关系，爸爸，我有力，我有力。 Dengan demi untuk menjaga semangatnya, maka saya iakan apa yang dia mau. 为了给他面子，我就允许他。 Lalu pada waktu dia mau mengangkat, tangan saya ada di bawah beras itu, saudara. 当他要拿起这个米包的时候，我把我的手托在下面。 Begitu sampai di kasir, dia langsung bilang, tuh kan Pak, saya bisa kan? 到了付款处，他跟我说：“你看我能够啊。” Yang dia lihat hanya beban yang sedang dia angkat. 他看到的是他所拿着的负担， Tapi dia tidak melihat tangan saya ada di bawah 但 beban itu 是 sendiri. 他没有看到我的手在这个负重的下面。 Jadi saudara, demikian juga dengan hidup saudara dan saya. 弟兄姐妹们，你和我的生活也是一样。 Walaupun Yesus berkata, pikulah salibmu. 虽然主耶稣说，当背起你的十字架， Ingatlah bahwa panggilan itu mau menyatakan bahwa semua yang kita tanggung itu tidak sendirian. Kita bersama dengan Tuhan. 但是要记得，我们的一切负担不是我们自己去负，而是由主与我们一起负担。 Yang kedua, memikul salib bukan berarti kita harus selalu bersedih atau menjadi murung sebagai orang Kristen. 第二，我们背十字架成为一个基督徒，不表示说我们必须要一直愁烦。 Saudara, kalau kita boleh memilih, 如果我们可以选择的话， Anda mau memilih barang yang berat atau barang yang ringan? 你要选重的东西或者轻的东西。 Orang pasti memilih gak mau yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. 人们一定是要选比较轻的，不愿意选重的。 Lalu ternyata kita nggak ada punya pilihan, orang sudah ambil yang ringan, semua tersisa yang berat. 但是如果没有选择，大家都拿了轻的，现在剩下给你的只是重的。 Belian tersisa tidak sesuai dengan ekspektasi kita. 这些重的东西，不符合我们所要的。 Bukankah itu membuat kita menjadi sedih dan murung karena tidak sesuai dengan keinginan hati? 就是因为和我们所要的不符合，所以就让我们心变得愁烦。 Saudara, walaupun dikatakan memikul salib oleh kata Yesus sendiri, 虽然主耶稣自己对我们说，你要背起自己的十字架， mari kita menerimanya dan memahaminya dengan sikap bukan bersedih maupun murung. 但是我们要以不是以愁烦或者心情低落的态度来去面对。 Saudara tetap bisa menjalani hidup dengan penuh sukacita. 我们仍然能够充满喜乐的面对生活， Karena kita percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil sesuai dengan keinginan Tuhan itu membuat kita makin dekat dengan Tuhan. 因为我们相信，我们照着主的旨意所行的每一步，都要带领我们更亲近主。 Saudara, saya mau mengatakan, jadi memikul salib itu sebenarnya bicara tentang apa? 所以背十字架实实在在是说到什么呢？ Memikul salib itu berarti bicara tentang pengabdian, melambangkan pengabdian kita kepada Kristus dan komitmen kita mengikuti ajaran Kristus. 背十字架就是表示我们对主的服侍，并且立志委身，要遵行他的教导。 Kita paham bagaimana pilihan kita hanya kepada Kristus. 我们明白，我们的选择只在于基督。 Dengan pengabdian dan komitmen yang ada pada diri kita, 我们本身的
侍奉和委身， Kita berani melawan setiap tantangan ataupun rintangan yang ada di depan hidup ini. 我们可以勇敢的面对我们生活当中一切的困难和挑战。 Saya menggambarkan kehidupan orang Kristen itu seperti seorang kesatria yang memikul pedang. 我描绘我们基督徒的生活，就好像是一个拿着刀剑的战士。 Ketika seorang kesatria diketahui akan menuju ke medan perang, 当一个士兵他要上战场的时候， adalah bodoh dia kalau tidak membawa seluruh perlengkapan senjatanya. 如果他没有带着全副军装上去，他是一个愚蠢的人。 Tapi ketika dia memakai seluruh perlengkapan perangnya sebagai kesatria, 但是如果这个战士他穿上了他的全副军装， dia akan berani berdiri untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. 他能够勇敢的站立，捍卫真理和 Dia akan memperjuangkan sekuat tenaga dia. 他会全心全意的去打仗。 Demikianlah gambaran kita pada waktu kita diminta Tuhan memikul salib kita sendiri. 所以，当主耶稣要我们背起自己的十字架，也是应该这样。 Kita berani berdiri tegak tanpa lesu sedikit pun. 我们敢以坚强的站立，不懈怠。 Walaupun mungkin aku masih sakit, 虽然我身体有病， tapi aku akan terus memberi yang terbaik kepada Tuhan. 但是我要把最好的献给主。 Amin saudara. Itu Amin. bukan menjadi halangan. 这不成为我们的拦阻， Sakit bukan menjadi halangan. 疾病不能够拦阻我们， Jarak jauh bukan menjadi halangan beribadah. 远距离也不能成为聚会的拦阻。 Saudara akan lucu menjadi orang Kristen, tidak datang ke gereja hanya karena berkata jarak rumah jauh. 如果一个基督徒他说因为我住得远，所以不能来参加聚会，这是很可笑的事。 Itu salib yang mau dia pikul, dia tidak mau terima. 他不愿意承受他所应该背的十字架。 Yang ketiga, saudara bicara mengikut Yesus. 第三讲到跟随耶稣， Saudara mengikut Yesus bukan ritual, melainkan bicara relasi kepada Tuhan. 跟随耶稣不是仪式，而是我们与主的关系。 Orang mengikut Yesus bukan berarti bahwa orang itu rajin beribadah. 一个跟从耶稣的人，并不表示说他很殷勤的参加每一次聚会。 Mengikut Yesus bukan berarti banyak ayat hafalan yang dia hafal. 跟随耶稣不是说他能够背很多的经文。 Saudara, di gereja tempat saya melayani, 在我所侍奉的教会， ada 2 komisi yang begitu rajin menghafal ayat hafalan. 有2个团契，他们很殷勤的背圣经节， Komisi wanita dan komisi usia indah. 就是姐妹团契和老人团契。 Saya tidak tahu anak muda masih suka nggak menghafal ayat. 我不知道年轻人是不是还喜欢背圣经。 Saya terpikir satu saat bikin lomba antara orang tua dengan anak muda. 我想到要做一个比赛，在年轻人和年长的人之间来背圣经比赛。 Tapi saya mau mengatakan bahwa mengikut Yesus tidak berarti bahwa banyak ayat hafalan yang dihafal. 但是我要告诉你们，跟随耶稣并不是说我们能够背很多的经文。 Mengikut Yesus itu bicara relasi kita dengan Sang Juru Selamat kita. 我们跟从耶稣是说我们和我们的救主之间的关系， Ada hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. 我们与我们的主之间有很密切的个人关系。 Ketika saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, 当你与上帝建立很密切的个人关系时， maka pasti saudara bersedia menjadikan Dia teladan hidup Anda. 那你一定会把主当作你生命的榜样。 Permisi tanya bagi kita semua. 要请问大家， Selain Tuhan, 除了主以外， siapa pribadi yang saudara idolakan? 你心目中的偶像是谁？ Kenapa saya bilang selain Tuhan? 为什么我说 Karena 除了主以外？ Karena nanti pasti semua jawabnya, siapa idolanya? Tuhan Yesus, semua sama. 因为如果我没有这样说，大家会说啊，主耶稣是我的榜样。 Izin tanya, siapa pribadi yang dekat dengan Anda?
请问谁是对你来说最亲密的人？ Pertanyaan kedua, 第二个问题， apakah pribadi yang saudara idolakan hidupnya menjadi teladan bagi untuk Anda? 你所当作偶像的这个人，他的生活是不是以主为榜样？ Saudara perhatikan anak-anak muda zaman sekarang. 我们注意看现代的年轻人， Kalau dia sudah jatuh cinta, idolanya seorang artis, 如果他谈恋爱的时候，他的偶像是艺人的话， bukan hanya dia meneladani gaya pakaiannya, 不单单是他要模仿他的穿衣风格， bahkan dia rela mau mengikuti bentuk wajahnya. 甚至要把自己的脸变成像他一样。 Mengapa sampai demikian? 为什么到这个地步？ Karena sudah ada kedekatan dalam dirinya dengan tokoh itu. 因为在他心里和那个偶像有很密切的关系， Jadi saya mau mengatakan demikian sama kita, saudara. 所以我要告诉大家， Mengikut Yesus itu bicara relasi personal kita dengan Tuhan. 跟随耶稣是说到我们个人与主建立关 Kalau 系。 kita sudah punya hubungan relasi dekat dengan dia, maka saya mau katakan pasti kita mau mengikuti teladan dia, betul? 如果我们真的与主建立了密切的关系的话，那么我们都很愿意以主为我们生活的榜样。 Sehingga saya mau mengatakan mengikut Yesus itu berarti menjadikan Yesus sebagai teladan hidup saya. 所以我说，跟随耶稣是将耶稣成为我生活中的榜样。 Kita belajar cara hidupnya Yesus. 我们学习主耶稣的生活方式， Kita belajar cara Yesus mengajar. 我们学习主耶稣的教导方 Kita 式， belajar cara Yesus berinteraksi dengan orang lain. 我们学习主耶稣怎么样和人交往。 Pada Sabtu subuh saya pulang dari pelayanan dari Bangka. 礼拜六清晨，我从邦嘎侍奉回来。 Saya pelayanan di sana ada hampir seminggu karena sedang buka sebuah pelayanan misi di sana. 我在那边侍奉了1个礼拜，因为要开拓一个新的工作。 Pelayanan kali ini yang kami kumpulkan adalah anak-anak, ada hampir 80 orang. 这一次我们侍奉对象是小孩，聚集了大概有80多个孩童， Latar belakang mereka orang yang bukan Kristen. 他们都是不是基督教的背景。 Nah, kali ini saya bawa timnya adalah guru-guru sekolah minggu. 这一次我带去的团队是主日学 Sebelum 老师， acara, saya ajak briefing kepada mereka. 在还没有开始节目之前，我就跟他们谈话。 Saya katakan sama para guru-guru yang akan mengajar, tahan emosi, jangan marah-marah, apapun anaknya nanti, gimana pun mereka nanti, jangan mengucap kata yang kasar. 我告诉这些主日学老师，你们要教导孩童，你们要控制自己的情绪，不要乱发脾气。如果孩子们的行为不好，你也不要用粗话来对待他们。 Tiba pas waktu pelayanan, 当侍奉的时候， seorang guru mulai mengajar. 有一个老师开始教导 Anak-anak yuk nyanyi, 孩子们，我们大家一起唱歌 mari berdiri tepuk tangan. 大家站起来，我们拍手。 Wah, semua mengikutin. 孩子们都跟着。 Tiba waktunya mari kita duduk. 现在请大家坐下。 Kakak mau ngajar ya, mau cerita ya. 现在我要讲故事给你们听。 Mulai dia cerita. 他就开始讲故事， Keringat sudah mulai turun. 开始出汗了。 Pada waktu cerita yang pertama, 讲第一个故事的时候， anak di depan satu mulai coal-coel. 坐在前面的孩子就开始动手动脚， Dia tinggikan nada ceritanya. 他就更加大声的讲故事， Suaranya supaya anak ini bisa kembali mendengarkan dia. 让这个吸引这个孩子的注意力。 Habis depan, di tengah-tengah ada lagi coal-coel sama temannya.
到了中段，他又开始跟他的朋友动手动脚了。 Dalam kerumunannya ada 4 titik yang saya perhatikan, ini anak main-main mulu di tengah-tengah. 我看到大概有4个孩童在中间，他们自己玩耍。 Saya perhatikan yang gurunya ngajar, guru sekolah minggunya. 我注意看这一位主日学老师， Dia liatin saya terus. 他也是看着我， Dia liatin terus. 他一直看着我。 Saya paham itu mungkin sudah kode, dia sudah bingung mau buat apa lagi. 我明白他的意思，可能他忍不住了，不知道要怎么样做。 Saya udah bilang tidak boleh ngomong yang kasar, jangan ya. 我已经告诉他们，不要讲粗话，你要温柔，不要粗鲁。 Maka saya berdiri dari tempat duduk, lalu saya duduk di tengah-tengah anak yang ramai. 然后我就坐到那些顽皮的孩童们中间。 Waktu duduk tenang. 我坐下来的时候，他们就安静。 Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang mau saya inginkan kita bisa pahami? 弟兄姐妹们，我要你们明白的是什么？ Mari kita teladani bagaimana cara Yesus berinteraksi dengan orang-orang yang baru pertama kali dia kenal. 我们要学习主耶稣与他刚刚认识、刚刚遇见的人的态度是怎样。 Bagaimana Yesus waktu mengajar orang banyak. 当耶稣教导众人的时候，又怎样？ Walaupun yang dia kajarkan itulah benar dan dia adalah kebenaran itu sendiri. 虽然他自己是真理本身，他也以真理教导人， Tapi yang paling dipentingkan oleh Yesus adalah bagaimana pendekatan yang benar itu kepada orang lain. 但是主耶稣着重的是以怎样的正确的方式来亲近人。 Saudara, sekalipun niat kita benar, tapi caranya tidak benar, hasilnya pasti berantakan. 虽然我们的意思是好的，但是如果方法不对，那么你的成果也是不好。 Saudara, mengikut Yesus berarti juga mentaati perintahnya. 跟随耶稣也表示说，我们必须遵从他的命令。 Saudara, apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita? 主命令我们什么呢？ Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. 你要爱上帝，也要爱人如己。 Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. 这是上帝要我们做的。 Jadi kalau saya mau katakan bicara mengikut Yesus, 所以，如果我说讲到关于跟随耶稣， saya tidak mau bagi banyak-banyak. 我不要分成很多， Dua saja kita ingat. 我们只要记得2点， Bicara teladan dan bicara ketaatan. 就是说到榜样，还有顺服。 Marilah kita menjadi murid yang mau diajar oleh guru kita, yaitu Yesus. 让我们成为门徒，我们愿意我们的老师就是我们的主来教导我们。 Saudara, perhatikan gambar ini. 我们注意这一幅图画， Kita tahu bagaimana ketika ada proses belajar mengajar dalam sekolah. 我们知道在学校里是怎样学习和教导的。 Guru mengajar dan murid belajar dari gurunya. 老师教导，学生就从老师身上学习。 Kalau saudara mengajar orang lain, saudara pingin nggak yang saudara ajar mengikuti saudara? 如果你教别人，你要不要你所教的人跟随你的教导？ Saudara sebagai orang tua, pingin nggak anak-anak saudara mengikut saudara? 你身为父母亲，你要不要你的孩子跟随你的教导？ Saudara sebagai pimpinan, pingin nggak anak buah saudara ngikutin saudara? 你成为一个领袖，你要不要你的下属跟随你的指示？ Saya yakin dan percaya hierarki seperti itu kita paham banget dalam hidup ini. 我相信，我们大家在生活中都很明白这个道理。 Demikianlah saya mau katakan kepada kita dengan Tuhan. 我告诉你们，我们跟上帝的关系也是这样。 Mengikut Yesus bicara bagaimana kita mau jadi murid Yesus, ikuti teladannya, taati perintahnya. 我们跟随耶稣，就是愿意成为主的门徒，我们学他的榜样，并且顺服他的教导。 Jadi saudara kasih Tuhan bicara sangkal diri, pikul salib dan mengikut Yesus. 所以主告诉我们，舍己背十架，跟从他。 Mari kita pahami bukan melihatnya sesuatu yang menakutkan dan negatif dalam hidup kita.
我们不要看这一件事从负面的看法，觉得是一件很可怕的事。 Ini adalah panggilan yang mendalam untuk membuat kita makin dekat dengan Tuhan. 这是上帝深刻的呼召，要我们更加亲近他。 Adakah contoh tokoh yang sudah menjalani hidup yang sedemikian rupa sampai akhir hidupnya? 有没有例子是我们可以看到他一生到死都忠心跟随耶稣的？ Saudara, saya tutup dengan 2 tokoh. 我要讲2个人物。 Yang pertama bernama Franciscus dari Assisi. 第一个就是阿西西的 Franciscus。 Saudara, beliau ini adalah putra seorang pedagang kaya dari Assisi, Italia. 他是意大利阿西西一个富商的儿子。 Saudara, kehidupan beliau ini kehidupan yang penuh kemewahan dan penuh kesenangan. 他的生活很奢华，并且很享受。 Dia dikenal sebagai pemuda yang suka pesta dan berfoya-foya, saudara. 他年轻的时候很爱花天酒地。 Dia adalah anak muda yang punya spirit yang sangat luar biasa, bersemangat, punya cita-cita yang tinggi. 但是他也是有很崇高的理想。 Suatu kali ketika dia berdoa di gereja, 有一次他在教会祷告的时 dia 候， merasa mendengar Tuhan Yesus berbicara kepada dia. 他觉得主耶稣亲自向他说话。 Dia mendengar suara itu datang dari salib yang ada dalam gereja. 他听到教会里的十字架传出声音跟他说话。 Suara itu berkata, Franciscus, perbaikilah gerejaku yang hampir runtuh. 这个声音跟他说 ，Franciscus， 你要修复我差一点要毁坏的教会。 Saudara, kalau tidak salah pada tahun 1206 Franciscus mengambil sebuah langkah yang sangat radikal. 在1206年的时候 ，Franciscus 就采取了一个很大的决定， Dia meninggalkan semua kekayaan dan hak warisnya. 他放弃了他所有的财富和他的继承 Dan 权， dia mulai hidup sederhana. 他过着很简朴的生活。 Dia turun kepada orang-orang masyarakat yang sederhana. 他进入到社会里最低层的人， Makan bersama-sama, 和他们一起生活，一起吃， bekerja bersama-sama. 一起工作。 Pakaiannya sederhana. 他穿得很简朴， Itulah Franciscus. 这就是 Franciscus。 Saudara, apa yang dia lakukan 他所做的， berefek domino dengan banyak orang yang ada sekitar hidup dia. 对他四周围的人带来了很大的影响力。 Ada begitu banyak anak-anak muda yang mengikuti jejaknya. 有很多年轻人跟随他的脚踪， Mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Franciscus. 他们就模仿 Franciscus 所做的。 Bahkan ketika Franciscus pergi berkeliling memberitakan Injil dan melayani mereka-mereka yang membutuhkan. 甚至 Franciscus 也四处游走，传福音，帮助一些有需要、有困难的人。 Inilah satu contoh menyangkal diri, memutus hubungan yang tampaknya bagi dia yang menghambat dia untuk maju dengan Tuhan. 这就是一个舍己的例子，他把一切能够拦阻他前进、跟随主的都丢弃了。 Yang terakhir, saudara, adalah tokoh Hudson Taylor, saudara. 第二个就是戴德生， Seorang misionaris yang 51 tahun mengabdikan, memberikan hidupnya untuk pelayanan misi di Tiongkok. 他是一位传教士，他贡献他51年的年岁，在中国从事 Dia 福音的 bersedia 工作。 meninggalkan kenyamanan hidupnya. 他丢弃了他在英国宿舍的生活， Dia bersedia hidup dalam kondisi yang sulit. 他愿意活在贫困当 Dia 中， mau mengorbankan banyak hal demi bisa pelayanan pergi ke Tiongkok. 他愿意放下他的一切，为了要在中国 Saudara, 侍奉。 apa yang mau saya katakan, saudara? 我所要说的是， Inilah contoh nyata bicara tentang pengabdian dan komitmen yang dalam mengikut Tuhan. 这是实实在在的例子，他们怎么样舍己，并且背十字架来跟从耶稣。 Saudara, izinkan saya bertanya di akhir daripada firman ini.
弟兄姐妹们，允许我问一个问题： Apakah kita siap untuk menyangkal diri dan mengikut Tuhan? 我们是否预备好自己，愿意舍己跟从耶稣？ Bisakah kita memikul salib penuh sukacita dan pengharapan? 我们不能够以喜乐的心和充满盼望的背我们自己的十字架？ Apapun salibmu hari ini yang kau pikul, 无论你今天背的十字架是什么， senyum dan bergembiralah. 你要满怀喜乐，并且面带微笑。 Coba lihat kiri kanannya, tersenyum gak dia? 让我们看我们隔壁的人有没有笑容。 Jangan-jangan salibnya terlalu besar. 也许你的十字架太大了， Merasa salibnya lebih besar daripada salib Tuhan Yesus. 你觉得你的十字架比主耶稣的十字架更大吗？ Saudara, Tuhan bilang pikul salibmu. 弟兄姐妹们，主耶稣说，你要背起自己的十字架， Jangan kasih salib sama orang lain ya. 你不要把你的十字架丢给别人。 Ibu-ibu muda, pasutri muda, jangan kasih salib sama mama papamu ya. 年轻的夫妇，你们不要把你们的十字架丢给你们的父母亲。 Pada pasutri saya selalu saya bilang begini. 我对年轻的夫妇总是这样 Waktu 说： menikah didoakan. 你结婚的时候，大家为你祷告； Setelah menikah ditambah mau didoakan. 结婚以后，更加需要为你祷告。 Doanya yang ditambah apa? 增加的祷告是什么呢？ Punya keturunan. 就是要有后代。 Sudah punya keturunan, 有了后代， anaknya taruh kemana? 你的孩子怎么样？ Saya bilang pikul salibmu. 我说要背十字架。 Bukankah seringkali keluarga-keluarga muda bikin salib untuk orang tuanya? 年轻的夫妇，他们常常为他们的父母亲做十字架。 Ma, Pa, jaga dulu ya anakku ya. 爸爸妈妈，麻烦你们帮我看小孩， Kami mau liburan dulu. 我们要去旅游。 Alasannya baik sih, katanya mau ngedate lagi sama istri katanya. 旅游堂皇就是要再重温恋爱的时光。 Sekali lagi saudara, masing-masing kita punya salib yang unik. 但是我们记得每一个人都有自己独特的十字架， Pikulah dengan senyum dan gembira. Amin. 你要以欢乐的心，带着微笑背你自己的十字架。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan 天父，我们感谢你， untuk panggilan Tuhan yang mulia ini. 感谢主崇高的呼召。 Engkau memanggil kami supaya kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik 你呼召我们，要让我们成为更好的人， dibandingkan manusia-manusia yang ada di luar kami. 比起那些在外面的人。 Terima kasih untuk panggilan-Mu Tuhan. 主啊，感谢你的呼召。 Kami sadar tidak mudah untuk menjalaninya. 我们醒悟到，我们要这样做很难， Tapi oleh pertolongan Roh Kudus Allah, 但是靠着圣灵的帮助， kami bisa sangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. 我们能够舍己背十字架跟从耶稣。 Jikalau ada jemaat di tempat ini yang sedang bergumul, 若是在我们当中有正在挣扎的弟兄姐妹， mungkin salibnya bicara tentang kesehatan, 也许他们的十字架是健康问题， mungkin mengenai pekerjaan, 也许是工作问题， mungkin tentang hubungan suami istri. 也许是夫妻关系。 Tuhan tolonglah, 求主帮助， ingatkan kembali panggilan ini, 让我们再一次记得上帝的呼召， supaya mereka menjalaninya dengan iman dan sukacita. 让他们以信心和喜乐也去面 Ini 对。 doa hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. 这是你仆人的祷告，奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Mari kita mau bertekad untuk sangkal diri dengan sukacita memikul salib dan dengan setia mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian dari KPPK 214, mengikuti Yesus keputusanku.
Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami datang kepadamu berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan yang boleh memberkati Pendeta Simon Huta Barat dan keluarga, berkati pelayanannya sebagai gembala sidang di GSRI Taman Sari. Tuhan yang beri hikmat, bijaksana, kesetiaan, ketekunan, kesabaran, dan semua yang dibutuhkan oleh hamba-Mu ini dalam menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan di GSRI Taman Sari, ya Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati pertumbuhan, perkembangan GSRI Taman Sari secara kuantitas maupun secara kualitas, ya Tuhan. Hamba-Mu juga mau berdoa menyerahkan anak-anak kami, menyerahkan cucu-cucu kami yang akan memasuki tahun ajaran baru, baik mereka yang dulu di kelas TK, di SD, SMP, SMA, bahkan mereka yang kuliah. Tuhan yang boleh memberkati, memberikan semangat, sukacita menjalani pendidikan mereka, ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang cerdas. Dan terlebih daripada itu Tuhan, mereka juga boleh menjadi orang-orang yang dewasa dan dapat menjadi pribadi-pribadi yang juga menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi teman-teman dan guru-guru mereka di sekolah dan juga keluarga mereka, ya Tuhan. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai, ya Bapa. Hamba-Mu juga datang berdoa menyerahkan kami semua domba gembalaan-Mu di dalam perjalanan kami untuk dapat tetap setia mengikut Engkau dan menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Ketika tantangan, kesulitan datang menghampiri kami, biarlah Engkau gembala kami yang baik, yang boleh menyertai kami, yang boleh menopang kami, ya Tuhan, yang boleh memimpin kami melewati lembah kekelaman dan mengizinkan kami tiba di padang rumput hijau, menikmatinya dan juga menikmati air yang menyegarkan jiwa kami, ya Tuhan. Dan dengan demikian, ya Tuhan, kami dimampukan menjadi murid-murid Kristus yang semakin serupa dengan Engkau, yang dapat senantiasa memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama kami, apapun kondisi kami, Tuhan. Ajar kami percaya, ajar kami tidak meragukan Tuhan, ajar kami untuk boleh selalu bersyukur karena kami sudah melakukan dan mengambil pilihan yang terbaik, mengikut Tuhan Yesus dan percaya kepadamu seumur hidup kami. Teguhkanlah iman kami, Tuhan, untuk setia mengikut Engkau selama-lamanya. Inilah syafaat kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita ingin mengucap syukur dan memberikan persembahan kita atas berkat-berkat dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, satu langsung tunai di kotak persembahan baik yang ada di depan maupun di belakang, maupun melalui QRIS yang ada di depan tempat duduk masing-masing. Mari kita mau percayakan hidup kita ke tangan Dia Juru Selamat kita yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau ikrarkan itu dengan menaikkan pujian dari KPPK 222, Ku percaya pada Yesus. Ku
Mari Bapak Ibu kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah menebus hidup kami. Kami bersyukur ketika kami boleh ikut Yesus. Ketika kami juga boleh percaya kepada Tuhan, ketika kami boleh berdoa dan berharap kepada Tuhan. Itu memberikan kami ketenangan dan damai di dalam hati kami. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesehatan. Kami bersyukur untuk kecukupan dan berkat Tuhan di dalam keseharian kami. Kami juga berterima kasih ya Tuhan ketika Tuhan menuntun kami, memberikan kami hikmat ketika kami harus mengambil keputusan ataupun kami harus melewati setiap salib yang harus kami lewati Tuhan. Tuhan, kami percaya itu semua memberikan kami kekuatan dan kesanggupan. Tuhan, kami bersyukur dan banyak lagi Tuhan. Tidak terhitung lagi banyaknya hal-hal yang dapat kami syukuri karena kemurahan Tuhan. Tapi biarlah sekiranya Tuhan, ketika kami boleh taat, setia mengikut Tuhan, ketika kami boleh beribadah pada pagi hari ini, ketika kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan, biarlah sekiranya itu menjadi ungkapan syukur kami yang boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing. Jadilah saksi-saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. 愿天父不改变的爱，耶稣基督的平安也喜乐，圣灵的力量常与你们同在，帮助你们效法基督一样，从今天直到永永远远。 Kiranya kasih Bapa yang tidak berubah, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai sidang jemaat sekalian, memampukan sidang jemaat untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Oke, jemaat, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kembali bersama-sama ya. Dan hari ini ada cukup banyak saudara-saudari seiman kita yang beribadah bersama-sama di tengah-tengah kita yang akan kita sambut ya. Ada yang baru pertama kali beribadah di tengah-tengah kita. Saya mengundang untuk bangkit berdiri, ada saudari Yowan. Saudari Yowan ada? Ada di belakang ya. Oke, selamat datang ya. Dan juga di tengah-tengah kita ada saudara Satrio. Saudara Satrio boleh berdiri. Ya, ini saudara Satrio ya. Selamat datang di GPM Beri Kemurnian. Ya, di tengah-tengah kita juga ada tamu yang ya bukan tamu lah ya, saudara seiman kita lah ya. Ada yang dari seberang pulau, dari Gereja Kristen Tritunggal. Saya mengundang Bapak Peter Chandra bersama Ibu Rita untuk boleh bangkit berdiri. Bersama dengan iparnya Pak Peter, Ibu Fung Len,
boleh bangkit berdiri juga. Ini sebenarnya juga ya kenalan-kenalan lah ya, ada beberapa jemaah-jemaah kita yang juga sudah mengenal mereka ya. Boleh silakan duduk kembali. Nah ini juga ada keluarga kita dari GPM Pekalongan. Saya mempersilakan untuk keluarganya John Calvin, boleh berdiri. Silakan. Nah ini juga keluarga kita ya dari GPM Pekalongan. Lalu kita juga mau menyambut, ini juga jemaat kita, jemaat senior ya. Ibu Lestari Lianto, nah ada di depan nih yang pakai baju putih, bersama dengan anaknya dan mantunya Pak Handoko, Ibu Emil, sama suster, boleh berdiri, susternya juga berdiri. Nah ya selamat datang, terima kasih ya. Ini Ibu Lestari hari Kamis kemarin baru saya ke rumahnya ya, baru kasih perjamuan kudus, bersyukur hari ini boleh datang. Satu lagi kita juga mau menyambut, ini juga jemaat lama kita ya, anaknya I Aihua, minta Ko Aliat boleh berdiri. Nah ini juga jemaat lama kita ya. Lalu beberapa bulan lalu saya ada pengumuman hamba Tuhan kita yang melanjutkan studi S2 di Amerika telah diwisuda dan telah kembali ke Indonesia, hari ini beribadah bersama-sama kita. Saya persilakan Cuantau Hendrawan boleh bangkit berdiri juga. Bersama dengan calon istrinya Angel, Dr. Angel boleh bangkit berdiri juga. Nah ini calon istrinya jemaat ya, doakan mereka sedang persiapan pernikahan, tanggalnya nanti segera diumumkan ya. Lalu satu lagi yang akan kita sambut, ini keponakannya Diaken Livi, Wiyata Sadikin. Saudara Wiyata Sadikin boleh bangkit berdiri. Ya kita bersyukur ya hari ini kita sebagai saudara-saudari seiman dari berbagai tempat, yang dekat, yang jauh boleh bersekutu bersama-sama ya. Oke selanjutnya kita juga mau berterima kasih kepada Pendeta Simon Huta Barat yang tadi sudah memperkenalkan diri, Gembala Sidang GSRI Taman Sari yang sudah menyampaikan firman Tuhan KU1 dan KU2 CC Musa ya. Lalu selanjutnya jemaat kasih Tuhan tadi di khotbahnya Musa ada ilustrasi tentang Hudson Taylor. Nah, PGTI bersama dengan OMF hari Selasa ini ya ada persekutuan akan menayangkan ataupun membahas kehidupan Hudson Taylor dalam bentuk film gitu ya. Jadi Selasa ini pukul 7 malam bertempat di PGTI Pusat ya di Jalan Sentani. Jemaat diundang untuk boleh hadir bersama-sama di PGTI Pusat ya. Nah, lalu selanjutnya jemaat yang dikasih Tuhan, bidang diakonia dan pemerhati jemaat mengajak kita semua boleh berbagian dalam aksi donor darah yang akan diadakan tanggal 19 Oktober. Masih 3 bulan, tapi sudah diumumkan. Kenapa? Karena seseorang baru bisa donor darah itu 3 bulan sekali ya. Jadi diharapkan kalau jemaat sekalian tidak ada yang urgent banget, boleh donor darah bersama-sama GPM Beri Kemurnian 19 Oktober nanti di sini ya di Wisma Jason Lin. Jadi kalau memang bisa ditunda, ditunda dan ditahan ya. Nanti donor darahnya 19 Oktober saja bersama-sama GPM Beri. Selanjutnya jemaat yang kasih Tuhan, kita mau lihat satu video singkat. Kok sepi ya? Ayo ikut aku. Wah ini semua orang Mau diajak-ajak kemana? ini ya, mau kemana ini? Pokoknya ikut dulu aja. Udah mau sampai nih. Bakalan ada yang seru di sini. Wah, ternyata mereka sampai ke Wisma Kinasi ya di Sukabumi. Nah, Wisma Kinasi akan menjadi tempat retret kita semua ya. Setelah sekian tahun keluarga besar GPM Beri Kemurnian tidak retret. Nah, tahun depan 2025 tepatnya di Lebaran tanggal 30 Maret sampai 1 April kita akan retret bersama lagi ya keluarga besar GPM Beri Kemurnian. Dari anak-anak sekolah minggu sampai kita yang tadi disebut di usia indah gitu ya. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, khusus Lebaran tahun depan kita jalan-jalannya di Wisma Kinasi saja bersama-sama ya. Nah, kita belajar firman Tuhan, kita bersekutu bersama-sama,
ya kita boleh menjadi keluarga yang semakin saling mengenal dan saling memperhatikan lagi. Jemaat kasih Tuhan, biayanya 700.000, biayanya 700.000 per orang. Jadi bisa mulai tabung masing-masing dulu, ya pendaftaran kapan dimulai akan segera diinfokan. Nanti juga bisa mungkin menabung di panitia ya, nanti pengumuman resminya akan disampaikan. Nah, jemaat kasih Tuhan, saya ditunjuk-tunjuk ya, disuruh nyambut satu orang lagi. Ini yang paling jauh karena dari London. Saya mengundang Ci Iping untuk boleh bangkit berdiri. Ci Iping kan? Nah, ayo Ci Iping. Nah, ini Ci Iping ya. Nah, oke. Thank you Ci Iping. Oke, pengumuman yang terakhir jemaat yang dikasih Tuhan. Minggu depan kita akan lanjut pembelajaran kita untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus ya. Tema minggu depan, upah mengikut Kristus. Nah, ternyata kita bukan hanya disuruh sangkal diri, pikul salib, tapi juga ada upahnya gitu ya. Seperti apa firman Tuhan kita akan dengarkan disampaikan oleh Guru Injil Betty. Nah, pertanyaan refleksi kita, mengapa kita mengikut Yesus? Ya, mengapa kita mengikut Yesus? Kita boleh merenungkannya, memikirkannya ya. Oke, demikian Warta Jemaat hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Silakan bersaat teduh.